Okey, kita masuk. Campur tangan di negeri Perak. Okey. Dalam tema transformasi masyarakat bagi tingkatan 6 penggal yang ke-3, bahagian A, sejarah Malaysia. Okey, di sini objektif kita ialah dalam kelas yang lepas kita telah melihat faktor-faktor yang membawa kepada campur tangan. Okey, kalau kita lihat di situ bukan satu faktor yang menyebabkan berlakunya campur tangan. Dia ada banyak faktor, betul? Dan bagi beberapa negeri ada faktor-faktor yang berbeza yang menyebabkan berlakunya campur tangan. Kalau kita anggap negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang disebabkan hasil buminya. Tapi negeri Johor memang tak ada bahan mentah, tak ada pergaduhan kongsi gelap, tetapi Inggeris masih lagi campur tangan. Boleh faham? Sebabnya kat situ ialah kebimbangan campur tangan kuasa Eropah yang lain, termasuk di negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Okey, jadi kita lihat satu demi satu negeri bagaimana campur tangan itu boleh berlaku, dan di depan kamu adalah satu contoh esei. Esok kalau dalam peperiksaan dia keluar, kamu mampu menjawabnya dengan baik. Okey? Iaitu jelaskan kegawatan sengketa merebut kuasa di Perak tahun 1870-an sehingga membawa kepada campur tangan Inggeris di negeri tersebut pada tahun 1874. Maksudnya, soalan ini dah jelas. Apa yang jelas? Salah satu faktor paling utama yang membawa kepada campur tangan Inggeris di negeri Perak ialah perebutan kuasa. Okey. Yang akhirnya menyebabkan Sir Andrew Clark yang juga merupakan Gubernur negeri-negeri Selat yang baru dilantik menggantikan Sir Harry Ord dengan cepat-cepat merebut peluang dan menguasai negeri Perak. Okey, kita lihat sedikit pengenalan. Sengketa merebut kuasa bukanlah satu fenomena yang baru di negeri-negeri Melayu. Demikian juga keadaan dengan negeri Perak. Walaupun Perak mengamalkan sistem penggantian sultan secara bergilir, mulai awal kurun ke-19, ini tidaklah bermakna yang negeri tersebut bebas daripada pertikaian merebut kuasa di kalangan kerabat diraja. Malah mencetuskan peperangan yang lebih hebat kerana lebih ramai mereka yang mendakwa berhak ke atas kerajaan negeri. Apa yang hendak disampaikan di sini ialah negeri Perak ini berbeza dengan negeri lain dalam sistem warisan takhta. Iaitu kalau negeri-negeri lain, sultan mangkat, anak sulung sultan atau adik lelaki atau saudara lelaki sultan, kalau sultan itu tak ada anak lelaki ya, okey, akan ditabalkan menjadi raja. Okey. Tapi negeri Perak pula berlainan sebab dia ada sistem bergilir. Iaitu sebelum menjadi seorang sultan, bakal sultan itu perlu melalui beberapa tahap atau menjawat beberapa jawatan. Iaitu paling bawah sekali Raja Dihilir, diikuti dengan Raja Bendahara, diikuti dengan Raja Muda. Bila ada saja Raja Muda, maksudnya dia adalah bakal sultan. Okey, dan akhir sekali sultan. Boleh faham? Dan seorang Raja Muda hanya boleh menjadi sultan bila kalau sultan mangkat. Boleh faham? Okey. Jadi bukan semua yang berniat baik kat situ. Ada yang setiap pagi bangun bila dia nak jadi sultan. Boleh faham? Kalau dia nak jadi sultan, seorang kena mangkat. Okey.
Bukan semestinya sultan. Kalau raja muda mangkat, raja bendahara boleh jadi raja muda. So next step. Boleh faham? Boleh faham rotation dia? Okey. Kita lihat sedikit untuk memudahkan pemahaman kamu. Okey. Punca sengketa, kita lihat, pertikaian menjadi hebat dan serius dalam tahun-tahun 1870-an. Faktor penting yang menjadikan pertikaian itu menjadi serius kerana BJ Timor. Orang takkan mau sesuatu jawatan itu kalau jawatan itu tak menguntungkan, betul? Okey. Jadi jawatan itu kalau kamu dapat menguasai BJ Timor dan sebagainya, mestilah ramai orang nak merebut sebab bila kamu pegang jawatan tersebut, kamu juga menguasai kekayaan. Boleh faham? Bahan galian yang harga dan permintaannya semakin meningkat mulai pertengahan kurun ke-19. Itu sangat banyak diperolehi di negeri Perak. Perak nombor 1. Okey, Perak pernah menjadi pengeluar biji timah paling besar di Malaysia. Boleh faham? Dan sampai hari ini pun banyak lagi lombong biji timah. Dan disebabkan sekarang kerajaan tak lombong sangat sebab harga dan kos lain, untuk kegunaan masih ada satu lombong yang paling besar, iaitu raman hidrolik. Kalau kamu lalu ke Keroh, kamu boleh pernah nampak raman hidrolik dalam perjalanan ke Pengkalan Hulu. Raman hidrolik tak pernah. Kamu biasa jalan-jalan ke KL dan sebagainya. Kalau Keroh tu kamu tak pernah, betul? Ini menjadikan perebutan untuk berkuasa di negeri itu menjadi hebat. Sesiapa yang berkuasa bermaksud memperolehi kekayaan. Sengketa perebutan kuasa sememangnya ada, menjadi hebat berikutan dengan kemangkatan Sultan Ali pada tahun 1871. Sekarang kamu tulis Sultan Ali mangkat tahun 1871. Kamu lukislah graf tersebut. 1871 Sultan Ali mangkat. Raja Abdullah yang menjadi raja muda semasa pemerintahan Sultan Ali sepatutnya dilantik menjadi sultan. Tapi apa yang berlaku? Pembesar-pembesar di bahagian utara Perak yang menentang Raja Abdullah telah mengadakan rancangan supaya raja muda itu tidak dapat menghadiri upacara pemakaman Sultan Ali. Dengan itu membolehkan mereka melantik calon yang mereka sokong. Raja Ismail yang pada masa itu menjadi raja bendahara menaiki takhta. Okey. Sebab waktu dahulu dan sampai hari ini adat adalah tetap adat, protokol adalah tetap protokol. Seorang bakal sultan ataupun seorang sultan baru patut dan perlu ditabalkan sebelum sultan yang dahulu tu dimakamkan. Boleh faham? Okey. Dia tak boleh makamkan sultan yang dah mangkat tu kemudian baru nak fikir siapa nak jadi bakal sultan. Tak boleh. Boleh faham? Sampai hari ini macam tu. Yang ini adalah mungkin disebabkan nak mencegah daripada perebutan kuasa. Okey, sebab kita ada konsep derhaka dan sebagainya, betul? Jadi kalau seorang sultan tu dah ditabalkan, sama ada mereka suka atau tidak, orang akan patuh. Okey. Pembesar di bahagian utara Perak yang tu utara Perak maksudnya kamu tahulah. Dari sini utara maksudnya yang dekat-dekat dengan Siam tu apa dia? Tempat yang kamu duduk ni, Lenggong semua ni, bahagian utara, faham? Ulu Perak tu utara Perak. Okey. Setelah menunggu kira-kira 30 hari. 30 hari mereka simpan mayat. Okey. Raja Ali. Atau Sultan Ali Tetapi Raja Abdullah tidak muncul di Sayong. Maka Raja Ismail pun ditabalkan sebagai yang di-Pertuan Sultan.
Dengan itu jenazah Sultan Ali pun dimakamkan. Pelantikan Raja Bendahara Ismail bukan saja mendapat protes daripada Raja Abdullah dan pengikut-pengikutnya, tetapi ditentang oleh seorang lagi waris dari kerabat diraja. Waris tersebut ialah Raja Yusuf yang cukup cerita tadi itu. Ingat, yang telah disisihkan beberapa kali pun, sepatutnya dia punya turn. Tetapi dia pun ada hak untuk menuntut. Okey, yang pernah menjadi raja di Hilir semasa pemerintahan Raja Ngah Jafar atau Sultan Jafar. Okey, kadang-kadang kamu akan keliru dengan penggunaan raja dan sultan, betul? Bila raja itu dah naik takhta, dia jadi sultan. Raja Abdullah akan jadi Sultan Abdullah, Raja Ismail akan jadi Sultan Ismail dan sebagainya. Okey. Sebenarnya apa yang berlaku, dia ada sedikit konspirasi yang menghalang Raja Abdullah sampai ke tempat pemakaman. Okey. Kalau dia hadir juga ada yang cuba membunuh baginda. Boleh faham? Okey. Okey, sekarang kita lihat faktor sengketa menjadi serius. Kenapa perebutan kuasa ataupun perebutan takhta ini menjadi serius? Sengketa tersebut tidak setakat melibatkan Raja Abdullah dengan Raja Ismail dan kemudiannya Raja Yusuf semata-mata. Sebaliknya melibatkan puak atau kumpulan, iaitu kumpulan pro Raja Abdullah dan yang pro Raja Ismail. Maksudnya golongan pembesar pun dah berpecah jadi dua kumpulan. Satu sokong Ismail, satu lagi sokong Raja Abdullah. Kebanyakan pembesar di Hilir Perak adalah penyokong Raja Abdullah. Hilir Perak tu bahagian-bahagian seperti Bidor dan sebagainya, boleh faham? Okey. Di antara pembesar yang menyokongnya ialah Datuk Shah Bandar, Datuk Laksmana, orang kaya Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sagor. Dan ada di antara beberapa orang ni akan terlibat dalam plot pembunuhan JWW Birch. Okey, yang ni untuk pengetahuan kamu saja apa yang berlaku bila Birch dah jadi residen. Birch akan kurang ajar, sebab kurang ajar kamu baca sendiri, menyebabkan waktu itulah Raja Ismail dengan Raja Abdullah akan cuba jadi kawan baik. Raja Ismail kata, kamu buatlah apa saja saya sokong. Boleh faham? Dan Raja Abdullah semua ni akan bunuh Birch. Raja Abdullah akan hilang takhta dah, dibuang ke Pulau Seychelles. Boleh faham? Datuk Maharaja Lela, Pandak Induk dan Sepuntum akan dihukum mati. Raja Ismail juga kena buang dan Raja Yusuf akhirnya akan menjadi Sultan. Okey. Lepas tamat tempoh buangan di Pulau Seychelles tu, mereka datang dengan sebuah lagu bernama Terang Bulan, yang kemudiannya akan menjadi lagu rasmi negeri Perak dan kemudiannya lagu itu akan menjadi lagu kebangsaan negaraku. Boleh faham? Semua peristiwa ni ada kaitan. Itu untuk pengetahuan kamu sahaja. Okey. Manakala pembesar-pembesar di utara Perak menyokong Raja Ismail, utara Perak seperti Hulu Perak dan sebagainya. Di antaranya ialah termasuklah Ngah Ibrahim, orang kaya Menteri Larut. Wujudnya kumpulan-kumpulan itu menjadikan sengketa merebut kuasa di Perak menjadi besar dan serius. Salah seorang pembesar yang terlibat dalam sengketa di Perak ialah Ngah Ibrahim. Penglibatan beliau cukup kuat. Cukup kuat untuk menjadikan sengketa itu menjadi hebat dan serius. Dikatakan demikian kerana kedudukan dan pengaruh pembesar tersebut. Beliau seorang yang kaya kerana menguasai daerah Larut dan Krian yang banyak dengan biji timah.
pendapatan Nga Ibrahim ditafsirkan tidak kurang daripada 100,000 setahun. Cikgu pernah terangkan dalam kelas yang lepas dalam faktor campur tangan, betul? Okey. Hari ini pun 10,000 sebulan pun dah boleh dikatakan mewah, betul? Yang ni zaman dahulu. 100 tahun sebelum tu pun Nga Ibrahim dah dapat pendapatan macam tu. Okey. Beliau mempunyai ramai sahabat di kalangan ahli perniagaan di negeri-negeri Selat. Perselisihan di antara Raja Abdullah dengan Nga Ibrahim berlaku semasa pemerintahan Sultan Nga Jafar lagi. Kita lihat. Sultan Jafar telah mengiktiraf daerah Larut dan Krian sebagai daerah yang dikuasai oleh Nga Ibrahim. Siapa yang ikhtiar? Sultan Jafar. Milik yani, padahal Nga Ibrahim tu macam anak angkat kepada Sultan Jafar. Untuk pengetahuan kamu, beliau telah dikurniakan dengan gelaran Orang Kaya Menteri Perak pada tahun 1868. Sultan Jafar juga mengaku Nga Ibrahim sebagai putera angkatnya. Raja Nga Jafar adalah ayahanda kepada Raja Abdullah. Kamu tengok. Sultan Jafar adalah ayah kepada Raja Abdullah yang kemudiannya akan dinafikan naik takhta tu. Faham? Okey. Sebab Nga Ibrahim akan sokong Raja Ismail untuk menjadi Sultan Ismail. Jadi kenapa persoalan dia macam ni ya? Sultan Jafar, Nga Ibrahim dengan Raja Abdullah. Nga Ibrahim anak angkat Sultan Jafar. Raja Abdullah adalah anak kandung Sultan Jafar. Sepatutnya hubungan itu baik, betul? Tetapi kenapa boleh berlaku satu hubungan yang kurang baik? Kita lihat, okey? Kenapa? Sebabnya Raja Abdullah tidak berpuas hati dengan keadaan Nga Ibrahim. Okey? Tidak lama selepas kemangkatan Sultan Jafar, perselisihan berlaku di antara Raja Abdullah dengan Nga Ibrahim. Okey? Iaitu selepas Sultan Jafar ni mangkat, berlaku sedikit keretakan. Raja Abdullah yang begitu tertarik akan daerah Larut dan Krian telah menggunakan cop mohor Sultan untuk memajak kawasan yang diperintah oleh Nga Ibrahim kepada seorang saudagar Inggeris bernama Edward Bacon. Saudagar Inggeris, bukan saudagar Cina, cikgu tersilap tadi. Boleh faham? Dia ambil cop mohor Sultan, dia cop sendiri, bagi. Boleh tak? Boleh tak cikgu ambil cop rasmi pengetua, cikgu cop, esok istiar cuti? Boleh? Tak boleh, betul? Penyelewengan. Okey. Jadi oleh itu, apabila Sultan Ali mangkat, okey, waktu dia guna cop mohor Sultan itu, Sultan yang berkuasa ialah Sultan Ali. Boleh faham? Apabila Sultan Ali mangkat, Nga Ibrahim memainkan peranan supaya Raja Abdullah tersisih daripada menjadi yang di-Pertuan Perak. Jadi dia dah tahu dah, kalau Raja Abdullah ni jadi Sultan Abdullah, memang dia akan hilang wilayah Larut dan Krian. Boleh faham? Dia dah tahu benda tersebut. Jadi dia perlu memastikan Raja Abdullah tidak menaiki takhta. Okey, jadi dia memainkan peranan. Beliau berusaha supaya Raja Ismail terlantik menjadi Sultan. Sengketa tahun 1870-an juga serius kerana pada tahun 1872 Raja Abdullah telah mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Abdullah Muhammad Shah. Okey. Apabila Raja Ismail jadi Sultan Ismail, okey, kan dah bagi tahu tadi mereka telah memastikan Raja Abdullah tak sampai ke upacara pemakaman, so tak boleh jadi Sultan. Ismail dah jadi Sultan, betul? Sekarang ni bila dia datang tengok semuanya dah habis, Ismail dah jadi Sultan Ismail.
Raja Abdullah tidak mengaku ataupun tidak menerima, tidak menerima pelantikan Sultan Ismail. Sebaliknya, baginda pun melantik dirinya sebagai atau isytiar dirinya sebagai Sultan Abdullah Muhammad Shah. Kemudian, untuk dapatkan sokongan, beliau telah mengutus surat kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat, Sir Eric Ord, memaklumkan akan perkara tersebut. Okey. Cikgu dah bagi tahu Eric Ord ialah Gubernur Negeri-Negeri Selat sebelum Sir Andrew Clark. Dalam faktor campur tangan, peranan Sir Andrew Clark akan menjadi salah satu faktor, betul? Okey. 4 orang pembesar Perak. Datuk Shah Bandar, Datuk Laksmana, orang kaya Balai Maharaja Lela dan Datuk Sagar memberikan cop mohor mereka mengiktiraf Raja Abdullah sebagai Sultan. Sekarang ni 4 orang cop. Mereka tak nak mengakui Sultan Ismail sebagai Sultan, sebaliknya mereka memperakui atau mengiktiraf Sultan Abdullah sebagai Sultan. So, Perak kembali seperti ada 2 Sultan. Baru-baru ni ada 2 menteri besar, betul? Sebab tu sejarah pasti berulang. Kadang-kadang kalau kamu tengok, pernah berlaku, boleh faham? Banyak benda yang kita boleh pelajari. Sekarang dah jadi 2 Sultan. 4. Raja Abdullah mendakwa bahawa Raja Ismail tidak sah memegang jawatan kerana beliau bukan dari keturunan Raja Perak yang tulen. Dah timbul isu ketulinan bakar atau warisan atau genetik. Bapa Raja Ismail adalah seorang Syed. Bila sebut Syed saja, mesti ada berketurunan Arab, betul? Dari Siak yang berkahwin dengan Raja Mandak, puteri Sultan Ahmadin. Pengisytiharan tersebut menjadikan keadaan dalam negeri Perak bertambah serius. Negeri Perak pada masa itu mempunyai 2 orang sultan, masing-masing berusaha untuk mengatasi yang lain. Sultan Ismail mempunyai kedudukan yang kuat di bahagian utara Perak, manakala Sultan Abdullah mempunyai kedudukan yang kuat di hilir Perak. Masing-masing ada penyokongnya, masing-masing ada kekuatan dan pengaruh. Boleh faham? Raja Abdullah mempunyai hubungan dengan beberapa orang saudagar negeri-negeri Selat yang berpengaruh dan terkemuka. Di antara mereka termasuklah Edward Bacon dan Tan Kim Cheng. Kat sini nama Tan Kim Cheng. Penglibatan mereka menjadikan Raja Abdullah lebih berani untuk terus berjuang bagi mendapat kuasa di Perak. Malah dalam beberapa perkara, mereka merupakan perancang terhadap tindakan-tindakan Raja Abdullah. Okey. Seperkara lagi, kenapa mereka bertungkus lumus nak tolong? Kalau esok Raja Abdullah jadi Sultan, siapa yang untung? Mereka yang untung lah. Okey. Faham? Orang takkan tolong dengan free. Okey. Seperkara lagi yang menjadikan sengketa perebutan kuasa di Perak tahun 1870-an itu serius ialah penglibatan kongsi gelap Cina. Pergaduhan kongsi gelap adalah satu aspek yang mengeruhkan lagi keadaan di Perak. Pergaduhan kongsi gelap ini bermula semenjak tahun 1826. Apa yang membimbangkan ialah pergaduhan tersebut mula mengaitkan pemimpin-pemimpin Melayu yang sedang bersengketa. Orang Cina ni bergaduh bukan baru. Gihin dengan Aisan secara umum. Okey, tapi
tahun-tahun 1870-an, apa yang berlaku? Perebutan kuasa dengan pergaduhan kongsi gelap. Satu puak pergi sokong satu lagi puak. Boleh faham? Jadi, boleh dikatakan segala-galanya dari segi ekonomi dan politik negeri Perak lumpuh disebabkan perebutan kuasa. Okey. Segalanya berpunca daripada sikap Ngak Ibrahim yang menunjukkan sikap berat sebelah di dalam menghadapi kumpulan orang-orang Cina di Larut. Ngak Ibrahim dikatakan lebih memihak kepada kumpulan Haisan. Ini menyebabkan kumpulan Gihin terpaksa cenderung kepada Raja Abdullah. Boleh faham? Ngak Ibrahim, dia ada lombong dan dia lebih mementingkan, mengutamakan Haisan berbanding dengan Gihin. Jadi Gihin yang terpinggir sedar. Dan waktu yang sama kamu kena faham, Ngak Ibrahim sokong siapa? Sultan Ismail. Boleh tak Gihin sokong Sultan Ismail? Tak boleh. Jadi option yang tinggal bagi Gihin ialah sokong Raja Abdullah. Jadi yang tinggal dia pergi. Okey, kita pun bertaruhlah. Siapa menang mereka akan untung. Gihin pun memihak kepada Raja Abdullah. Pihak Inggeris sudah tentu tidak membiarkan meletus satu peperangan yang hebat yang melibatkan kombinasi di antara orang Melayu di satu pihak melawan satu lagi kombinasi Melayu-Cina. Jika berlaku, demikian bermakna peperangan yang lebih hebat daripada sengketa merebut kuasa dan perang kongsi gelap Cina yang telah berlaku beberapa kali. Sebab kita panggil perang Larut 1, perang Larut 2, perang Larut 3. Semua ni pergaduhan kongsi gelap Cina. Masalahnya yang tu Cina dengan Cina aja bergaduh. Tapi kalau sekarang orang Melayu, orang Cina, orang Melayu di sebelah satu-satu sultan tu dengan orang Cina, semuanya bergaduh. Maksudnya perang yang besar. Keadaan yang lebih teruk akan berlaku. Boleh faham? Perang yang hebat nampaknya akan berlaku apabila Raja Abdullah memulakan tindakan bersenjata pada 23 ataupun 24, tak boleh disahkan. April, kamu letak bulan April 1872. Raja Abdullah mula mengambil tindakan positif untuk mendapatkan kuasa. Dengan kira-kira 12 buah perahu serta 100 orang askar. Askar di sini bukan yang benar-benar profesional lah. Kita panggil pengikut-pengikutnya. Raja Abdullah berlayar ke utara. Tujuannya ialah hendak ke Krian, menguasai kawasan tersebut dan menyerahkan kepada Edward Bacon. Sebab dia dah ambil cok mohor, sign bagi kat Edward Bacon, betul? Tapi Ngak Ibrahim tak nak bagi, problemnya. Sekarang dia nak tumbangkan Ngak Ibrahim dan serah pada Edward Bacon. Menyedari bahawa yang timbul, pihak berkuasa negeri-negeri Selat segera mengirim Irving. Irving ialah ketua juru audit negeri-negeri Selat menemui Raja Abdullah. Jadi satu perjumpaan telah diadakan di Plato. Plato ni HMS Plato, nama kapal. HMS His Majesty Royal Ship. Macam itulah lebih kurang. His Majesty Ship. Iaitu hari ini kita panggil polis diraja Malaysia, tentera udara diraja Malaysia, macam tu, betul? His Majesty iaitu diraja lah. Okey. Di Kuala Larut. Okey, Munshi Ibrahim bertindak sebagai juru bahasa. Raja Abdullah yang optimis dengan perjumpaan tersebut tidak meneruskan rancangannya ke Krian. Beliau yakin pegawai-pegawai negeri-negeri Selat sedang mengatur rancangan untuk menganjurkan satu pemilihan baru jawatan yang di-Pertuan Negeri Perak. Yang di-Pertuan Negeri Perak maksudnya Sultan. Oleh itu, selama beberapa bulan selepas perjumpaan tersebut, Raja Abdullah sentiasa berhubung dengan pihak berkuasa negeri-negeri Selat. Okey. Dan yang seterusnya, cikgu akan sambung dalam kelas yang akan datang. Okey.